Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pada hari ini kita akan membicarakan berkenaan hukum hakam tentang alkohol dan arak dalam mazhab fiqh. Pembentangan ini saya rumuskan, yang kebanyakannya saya ambil daripada satu tesis sarjana oleh saudari Nur Musfirah Muhammad dan juga suatu penulisan artikel dalam jurnal oleh Dr. Anis Abdul Ghani dan Muhammad Safiri Ismail, dan lain-lainnya adalah kupasan yang saya kira dapat membantu dalam kita menjelaskan sedikit tentang hukum hakam berkenaan alkohol ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang perbahasan ini, kita terlebih dahulu cuba memahami apakah mafhum arak itu, apakah definisi kepada arak itu sendiri. Dalam perkara ini, arak kalau dari sudut bahasanya ialah dipanggil juga al-khamar. Dalam bahasa Arab ataupun lughatul Quran dikenali sebagai al-khamar tadi. Dalam sudut bahasanya kita boleh faham bahawa arak ini ialah maksudnya menutup sesuatu yang sama ada menutup akal dan memabukkan, yang dihasilkan daripada perahan anggur dan lain-lain. Jadi kalau diterusi dilihat lagi dalam literature, kita akan mendapati menurut Ibnu Manzur umpamanya, arak ni berarti campuran. Dalam arti kata lain, arak merupakan setiap minuman yang memabukkan kerana ia menutup akal atau menghilangkan kewarasan akal. Sebab itu salah satu daripada maqasid syariah yang terpenting iaitu menjaga akal. Dan arak ini diharamkan kerana dia suatu perkara yang merancang kewarasan akal. Kalau dirujuk Ibn al-Arabi, beliau berpendapat dinamakan arak ini kerana menghilangkan kewarasan akal. Begitu juga pandangan Ibn Manzur, dinamakan arak kerana menutup akal dari berfikir dan menghilangkan daya pertimbangan bagi peminumnya. Disebut dalam karya-karya, kita faham bahawa arak ini adalah ummul khaba'ith, ibu segala kejahatan. Daripada arak inilah akan berlaku pelbagai perkara yang perkara jahat yang berlaku kepada dalam dunia inilah. Al-Fairuz Abadi menyatakan arak ini secara umum bermaksud sesuatu yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal serta dibuat daripada pecahan anggur. Dan kita faham bahawa arak ini daripada anggur diharamkan di bandar Madinah ketika dahululah. Kalau kita rujuk kepada kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, arak ini minuman yang mengandungi alkohol, iaitu minuman keras.
Ini bertepatan dengan pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam mendefinisikan arak. Beliau menyatakan arak ini setiap minuman yang memabukkan yang dibuat dari biji-bijian atau buah-buahan dengan diproses sehingga mencapai kadar alkohol yang memabukkan. Itu. Jadi daripada definisi itu menunjukkan bahawa apa yang dinamakan arak adalah setiap minuman yang memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Jadi secara umumnya arak itu dihasilkan daripada perahan anggur, tetapi terdapat juga lagi pelbagai bahan lain yang boleh menghasilkan arak. Dari sudut istilah, arak ini para fuqaha bersepakat mendefinisikan arak ataupun al-khamar ini sebagai minuman memabukkan yang dihasilkan daripada perahan anggur. Jadi persoalannya, adakah hanya minuman tersebut yang diperah daripada anggur sahaja dikenali sebagai arak, atau meliputi semua minuman lain yang diperbuat daripada selain perahan anggur? Di sini ada khilaf dalam kalangan ulama. Ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, iaitu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qama Umar 'alal mimbar. Pada yang panjanglah hadisnya itu, yang saya mafhumnya yang kita boleh faham daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Umar berkata, aku mendengar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau berada di atas mimbar, Rasulullah SAW berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang pengharaman arak, dan ia daripada 5 perkara, iaitu anggur, kurma, madu, gandum dan bali. Dan arak itu adalah satu minuman yang menutup akal fikiran. Jadi oleh itu terdapat perselisihan dalam kalangan ulama yang boleh kita ringkaskan kepada dua golongan lah. Yang pertama itu mazhab Hanafi yang terdiri daripada Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ibn Abi Layla, sebahagian ulama-ulama lain yang sama dengan mazhab Hanafi ini, dan kebanyakannya ulama Basrah. Mereka menyatakan al-khamar ataupun arak adalah perahan anggur mentah, anggur mentah yang dimasak atau diperang sehingga hilang buihnya dan menjadikannya memabukkan. Jadi Imam Abu Hanifah menegaskan bahawa sesuatu minuman boleh dinamakan sebagai arak apabila perahan anggur berkenaan telah diperam atau dimasak sehingga ia dilihat bergelora dan berbuih-buih seolah-olah mendidih, dan buih tersebut kemudiannya hilang. Ini pendapat pertama yang diutarakan dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi sendiri ada pandangan kedua, seperti mana yang diutarakan oleh As-Sahiban, iaitu Muhammad Hasan Syaibani dan Abu Yusuf. Mereka kata arak ini ialah apabila perahan anggur itu mendidih sahaja dan tidak semestinya sampai tahap berbuih dan sehingga hilang buih. Jadi hilang buih ini tidak disyaratkan oleh Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Syaibani lah. Ini adalah pendapat yang lebih kuat di sisi mazhab Hanafi. Jadi perbezaan pendapat antara As-Sahiban dan Abu Hanifah ini hanya berkisar kepada masalah berbuih ataupun tidak. Jadi Imam Abu Hanifah mensyaratkan minuman tersebut perlu berbuih untuk dikira sebagai arak. Kerana mabuk itu tidak akan terjadi kecuali apabila ia berbuih dan bergelora. Manakala pendapat As-Sahiban, Syaibani dan Abu Yusuf, dia tidak mensyaratkan berbuih untuk dikira sebagai arak. Jadi mana-mana pun yang penting ia memabukkan. Jadi banyaklah hujah-hujah yang dikemukakan oleh para imam ini. Antara hujah Imam Abu Hanifah dan golongan yang mengikut mazhab Hanafi ini, firman Allah Ta'ala,
Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Ayat ni menjelaskan hakikat yang berlaku pada ketika itu. Jadi mereka membuat arak daripada buah kurma dan anggur, bukannya menerangkan arak itu halal. Jadi ayat ini juga merupakan semata-mata pengantar untuk mengharamkan arak selepas itu. Dan hadis riwayat Abu Hurairah, maruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu al-khamru min hataini syajaratain an-nakhla wal 'anabah. Maksudnya daripada Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arak berasal daripada dua pokok ini, iaitu anggur dan tamar. Jadi Al-Khattabi berpendapat hadis ini menjelaskan kebanyakan arak dihasilkan daripada kurma dan anggur dan selainnya. Sesungguhnya ia daripada pengukuhan pengharaman sesuatu yang dihasilkan daripada dua pokok inilah. Dan antaranya hadis riwayat Amr bin al-As, maruwiya an Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi SAW, annahu naha anil khamri wal maisir, sehingga akhirnya riwayat Amr bin al-As, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya baginda melarang daripada meminum arak, berjudi, dan seterusnya hadis berkenaan. Saudara dan saudari, itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua menyatakan arak ini merangkumi setiap sesuatu yang memabukkan, tidak terhad kepada perahan anggur saja. Jadi setiap sesuatu yang memabukkan seseorang itu, yang memabukkan seseorang individu, sedikit ataupun banyak, sama ada berbentuk pepejal atau cecair, dimasak atau tak dimasak, itu dikira arak lah. Jadi golongan ini jumhur ulama, majoriti ulama, termasuklah pengikut mazhab Zahiri, Ahli Hijaz, dan banyak lagi lah. Dan ini juga adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Hanafi. Jadi penggunaan istilah arak tidak hanya terbatas kepada perahan anggur sahaja, berbeza dengan pandangan pertama tadi, tetapi ia meliputi semua minuman yang memabukkan, termasuk pecahan daripada buah kurma, madu, gandum, barley, ataupun apa-apa bahan sekalipun. Asalkan dia memabukkan, dia dinamakan sebagai arak. Jadi bagi pengikut mazhab Hambali, ahli Madinah, ahli hadis, dia mengatakan bahawa arak merupakan sesuatu yang memabukkan, sedikit atau banyak, sama ada dihasil daripada anggur atau kurma atau gandum atau jagung dan lain-lain. Jadi arak pada hakikatnya adalah sesuatu yang dihasilkan daripada anggur, dan itu hakikat. Dan majasnya pada semua perkara selain daripada anggur pun dianggap arak juga. Jadi yang bottom line-nya, yang pentingnya hakikat arak itu semua jenis yang memabukkan. Asalkan dia memabukkan, dia dikira sebagai arak. Kalau kita melihat kepada hujah-hujah jumhur ini, banyaklah, ya. Antaranya hadis sahih yang menetapkan bahawa setiap yang memabukkan itu arak. Dan kerana arak itu menutup akal pemikiran, seperti hadis riwayat Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qama Umar 'ala al-minbar faqala amma ba'da nuzul tahrim al-khamr wa hiya min khamsah al-'inab wat-tamr wal-'asal wal-hinta wash-sha'ir wal-khamr wa ma khamara al-aqal. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Sayyidina Umar
radhiyallahu anhu ketika beliau berada atas mimbar Rasulullah SAW berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang pengharaman arak, dan ianya arak itu daripada 5 perkara, iaitu anggur, kurma, madu, gandum dan barley. Dan arak itu adalah satu minuman yang menutup akal fikiran." Artinya bukan terhad kepada anggur saja. Hadis ini jelaslah bahawa dalam bab arak daripada anggur dan selain daripada anggur. Ia menjelaskan pengharaman arak ini tidak hanya terhad kepada yang dibuat daripada buah-buahan atau biji-biji rin saja, tetapi illah dalam masalah pengharaman ini ialah memabukkan. Kesan daripada minuman tersebut jadi mabuk. Oleh itu semua jenis minuman yang boleh merosakkan akal fikiran dan kewarasan individu, maka ia dikategorikan sebagai arak yang diharamkan. Antara lain juga hujah mereka ini ialah hadis riwayat An-Nu'man Ibn Bashir, qala Rasulullah SAW, "Inna minal 'inabi khamra, wa inna minat tamri khamra, wa inna minal 'asali khamra, wa inna minal burri khamra, wa inna minasy sya'iri khamra." Daripada An-Nu'man Ibn Bashir berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya arak itu dibuat daripada anggur, sesungguhnya arak itu dibuat daripada kurma, sesungguhnya arak itu dibuat daripada madu, sesungguhnya arak itu dibuat daripada gandum, dan sesungguhnya arak itu dibuat daripada barley. Jadi berdasarkan hadis ini, Al-Khattabi berkata, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa arak dihasilkan daripada anggur, kurma, madu, gandum, barley. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa bahan untuk menghasilkan arak tidak terhad kepada 5 jenis sumber ini saja. Ada sumber-sumber lain yang kalau diinovasi dibuat arak pun termasuk dalam erti kata perkara yang diharamkan. Hadis yang lain riwayat Ibnu Umar, an Ibnu Umar qala Rasulullah sallam, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Ataupun dalam riwayat wa kullu khamrin haram. Maknanya wa man mata wa huwa yashrabul khamra al khamru yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Dan daripada Ibnu Umar berkata, telah bersabda Nabi SAW, setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi barang siapa yang meminum khamar di dunia kemudian meninggal dunia sedang ia peminum khamar serta tidak bertaubat, maka ia tidak akan meminumnya nanti di akhirat. Waliyazubillah. Jadi setiap yang memabukkan itu khamar dan setiap khamar itu haram. Jadi artinya khamar itu memabukkan, yang memabukkan itu haram. Jadi dalam hadis ini kullu muskirin khamr. Jadi maksudnya ada 2 bentuk. Pertama, arak merupakan nama bagi setiap yang memabukkan. Yang kedua, arak yang diharamkan maka wajib dikenakan hukuman hudud ke atas peminum arak walaupun tak ada ain. Ain ni mata benda arak tersebut. Jadi itu penjelasan, kita akan jelaskan lebih lanjut sampai inilah. Dan banyak lagi hadis-hadis lain, saya fikir tidak perlulah saya hurai lebih panjang tentang hadis-hadis tersebut. Kita ingin melihat kepada hukum meminum arak ini. Menurut jumhur fuqaha, majoriti fuqaha menyatakan arak ini semua yang memabukkan dan hukum pengharamannya telah disepakati oleh para fuqaha. Jadi pengharamannya ni tidak dikira sama ada diminum, sama ada banyak ataupun sedikit. Minum banyak ke minum sedikit, minum itu sempat mabuk ke minum tak sempat mabuk ke, semuanya haram. Jangan kita kata kita minum arak tapi tak mabuk jadi tak haram, tak. Asalkan minuman itu memabukkan, walaupun kita minum banyak jadi mabuk, kita minum sikit tak mabuk,
minum sikit yang tak mabuk itu tetap haram juga, sebab minuman itu memabukkan walaupun kita minum tu tak sampai mabuk. Begitu maksudnya. Jadi itu kita minum itu tanpa yang disebut sini pengharamannya tidak kira diminum sama ada banyak atau sedikit tanpa sebab yang munasabah yang dibenarkan oleh syarak, seperti dalam keadaan darurat atau sebagainya. Jadi dalam keadaan darurat ia tidaklah haram kalau kita minum haram, tetapi minum itu sekadar keperluan saja. Cuma darurat ini kena lihatlah bila masa darurat. Kalau sekarang ni tidak ada darurat lah. Melainkan kita berada dalam gua, seorang diri, ada satu botol arak saja, kita tak boleh nak hidup. Air tak ada, melainkan ada satu botol arak saja, kita seorang. Jadi ketika itu darurat. Ketika itu kita terangkatlah hukum haramnya, kita boleh minumlah ketika itu. Tetapi minum itu sekadar untuk menghilangkan dahaga dan untuk survive hidup. Tak boleh kita enjoy pula dengan arak itu. Tapi kalau ada minuman lain, kita kena minum yang lain lah. Bukannya kekal lah hukum arak itu menjadi haram. Soal arak ini haram, dalilnya banyak. Sama ada dalil daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, daripada Al-Ijma' dan ada juga akal, logik. Kita ambil beberapa contoh dalil daripada Quran. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan tersebut. Surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahawa beberapa perbuatan yang diharamkan ke atas kita semua, yang kita nak highlightnya, iaitu meminum arak. Jadi semua perkara ini disebut rijsun. Rijsun ini berarti berdosa, najis dan ditegah bagi setiap orang Muslim. Kalimah yang dalam ayat ini juga min amali syaitan, artinya perbuatan itu daripada perbuatan syaitan, kerosakan syaitan ke atas manusia. Jadi sesungguhnya syaitan ni menghendaki manusia minum arak, berjudi, kerana membawa kepada perpecahan, permusuhan dan mengingati Allah. Oleh itu lafaz fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun berarti larangan melakukan semua perbuatan tersebut, dan mestilah ditinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut supaya memperoleh kejayaan. Kalau kita tinggal, kita beroleh kejayaan. Jadi wajiblah kita meninggalkan arak, judi dan perkara yang disebut di atas tadi. Dalil yang seterusnya kalau kita sorot ialah dalil daripada sunnah Nabi SAW. Hadis riwayat Jabir ibn Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, an Jabir ibn Abdullah qala Rasulullah SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Daripada Jabir ibn Abdullah katanya, Rasulullah SAW bersabda, apa yang banyaknya memabukkan, maka yang sedikit pun haram. Kalau banyak mabuk, kita minum sikit walaupun tak sampai mabuk pun haram juga. Tak boleh lah. Okey. Dalil daripada ijma', ini semua kaum muslimin, para mujtahid yang hidup pada satu-satu zaman telah bersepakat menyatakan bahawa minum khamar sama ada
dalam kuantiti yang banyak, sedikit ataupun setitis saja kita minum arak, hukumnya haram. Haram ke atas setiap seseorang daripada kita yang tidak ada keperluan menggunakannya sebagai ubat. Contohnya, kalau nak guna ubat, arak menjadi ubat, itu perbahasan lain lah yang boleh dibahas. Kemudian dari sudut logiknya, dari sudut akal, makulnya, dari sudut logik pemikiran, pengharaman arak ini memang banyak hikmah yang tersembunyi. Hikmah ini khusus untuk menjaga akal. Jadi sebagaimana Islam mengajar untuk jaga dan pelihara akal, kerana dengan minum arak ini menyebabkan kita mabuk dan hilang kewarasan. Kita lihat saja dalam aksiden kemalangan jalan raya, banyak sekali yang melawan arus membawa kenderaan. Itu semua antara arak yang boleh meragut nyawa dan harta benda, dan banyak sekali kerosakan yang berlaku akibat arak ini kerana hilang pertimbangan akal. Jadi hilang pertimbangan akal ini menjurus melakukan maksiat dan jenayah. Oleh itu, hikmah yang lain dapat mengelakkan daripada berlaku jenayah dan boleh mengelakkan daripada memandu tak tentu arah dan sebagainya. Boleh mengelakkan pergaduhan, pembunuhan, penzinaan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, arak ini ummul khaba'is, ibu segala kejahatan. Daripada arak inilah macam-macam perkara maksiat akan terjadi selepas itu. Jadi, arak ini hukumnya adalah haram. Jadi kita tak boleh nak minum arak. Sama ada arak itu dibuat daripada anggur ke, arak dibuat daripada perkara lain pun, arak yang dibuat dalam kilang-kilang di mana-mana sekalipun, hukumnya adalah haram. Okey, jadi kita nak bincang seterusnya ialah tentang kenajisan arak itu. Arak ini najis ataupun tidak najis. Ini persoalan ini sebenarnya terdapat perbezaan pandangan ulama dalam kenajisan arak. Ini bukan soal haram minum tak haram minum. Haram nak guna arak buat kuih dan sebagainya, itu jelas dah haram. Yang kita nak bincang sekarang ini ialah tentang kalau kena baju kita umpamanya, adakah arak itu najis? Kalau kita bawa arak dan semayang, adakah sah semayang kita? Kita nak bincang, adakah arak ini najis ataupun tidak? Kalau dia najis, artinya dia bukan najis mukhaffafah dan dia bukan najis mughallazah. Dia najis mutawassitah lah, najis pertengahan yang kalau kena baju, kita kena basuh dia, hilangkan airnya, barulah dikira suci. Ataupun basuh masuk dalam mesin basuh pun sudah dikira suci lah, sebab mesin basuh dalam fatwa di Penang dan sebagainya memang nyatakan basuh baju najis pun dalam mesin basuh ni sudah dikira menyucikan baju tersebut, tidak masalah. Jadi terdapat perbezaan pandangan ulama dalam kenajisan arak ini. Jumhur fuqaha, majoriti ulama yang terdiri daripada ulama 4 mazhab, termasuk mazhab Abu Hanifah, berpendapat bahawa arak ini najis. Ini selari dengan keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia ni, kali ke-7 yang telah diadakan beberapa tahun yang dahululah. Jadi dalilnya satunya daripada Quran sendiri. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini ayat yang kita baca tadi. Jadi bagaimana cara pendalilannya? At-Tabari menjelaskan bahawa Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat di atas, ayat ini, bahawa beberapa perbuatan yang diharamkan ke atas kita, iaitu meminum arak, berjudi, menyembah berhala dan menilik nasib. Semua perkara haram tersebut dianggap rijis. Rijis itu iaitu najis. Rijis berarti dosa lah. Dan ditegah bagi setiap orang Muslim. Jadi disebut juga min amali syaitan, berarti daripada kerosakan syaitan ke atas manusia. Jadi syaitan ini sebagai yang kita tahu, dia menghendaki manusia minum arak, suruh manusia berjudi,
bawa kepada perpecahan, permusuhan dan mengerti Allah. Jadi dalam Ad-Durrul Mukhtar disebut arak adalah najis berat. Najis berat ni artinya najis mughallazah, bukan artinya hukumnya sama, perlu disamak. Tidak. Dia najis yang berat, hukumnya kafir bagi orang yang menghalalkan arak. Kalau kita sengaja menghalalkan arak lepas kita mengetahui hukumnya, boleh terkeluar daripada Islam. Dalam syarah Mukhtasar Khalil umpamanya, dia menyatakan bahawa benda yang memabukkan, sama ada ia cecair seperti arak atau pepejal, sama ada ia daripada anggur atau lainnya, maka ia tak bersih, dia dianggap sebagai najis. Dan ini tidak menafikan, ada sebagian ulama menyatakan arak ini suci, tapi minum itu haram. Cuma kalau kena baju kita umpamanya, dia tidak najis. Sebab rijis dalam ayat itu dia kata rijis maknawi saja, dari sudut maknawi. Hakikatnya dia tidak najis seperti tahi dan sebagainya, tidak. Dan ini dia banyaklah, ada juga dalil dia. Antara dalilnya dia kata Anas radhiyallahu anhu annal khamra lamma hurrimat kharajan nasu araquha fil aswaq. Daripada Anas, sesungguhnya ketika diharamkan khamar ini, seluruh penduduk keluar dan menumpahkan seluruh khamar itu di pasar-pasar atau di kedai-kedai. Jadi macam mana mereka berdalil dengan hadis ini? Dia kata sesungguhnya pasar ataupun kedai orang Muslim itu bukan tempat bernajis. Jadi jika kalau tempat itu najis, kenapa orang Muslim tumpahkan arak itu ke pasar-pasar? Jadi begitu juga sahabat menumpahkan arak ke pelosok bandar. Jadi kalau dia najis, kenapa ditumpahkan begitu? Jadi kalau sekiranya najis, nescaya Nabi akan larang untuk ditumpahkan merata-rata begitu sebab najis. Itu antara cara mereka berdalil lah. Jadi walau macam mana pun, kita pakailah pandangan jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan arak itu selain daripada haram diminum juga najis. Kalau kena baju kita kena arak, kita kena basuh lah. Dan kalau arak ada dalam poket kita bawa semayang, tak sahlah semayang sebab kita menanggung najis. Begitulah secara umumnya. Okey, seterusnya hukuman ke atas peminum arak. Sebagaimana kita tahu, setiap minuman memabukkan adalah haram, sama ada banyak atau sedikit. Jadi seorang Muslim yang telah baligh dan berakal, yang meminum sesuatu yang memabukkan, wajib dikenakan hukuman hudud ke atasnya. Jadi mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dia kata hanya ada satu hukuman hudud saja yang dikenakan bagi kesalahan arak, iaitu ke atas sesiapa sahaja yang minum arak atau diberikan nama lain, bukan nama arak tapi dia memabukkan, sama ada orang yang minum itu mabuk ke tak mabuk ke, tapi dia minum arak. Asas yang utamanya ialah ia boleh memabukkan kalau dia minum. Kalau dia minum dalam kuantiti yang banyak, benda itu akan jadi mabuk. Jadi kalau dia minum itu dalam kuantiti yang sedikit pun, kaedah yang mereka pakai, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, adalah ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang sahaja yang kalau diminum dalam kuantiti yang banyak boleh memabukkan, haram juga diminum walaupun sedikit. Jadi setiap minuman memabukkan adalah haram, sama ada banyak atau sedikit. Jadi perselisihan ulama ini hanya dari segi kadar hudud saja. Kadarnya berapa? Kadar hudud itu ialah kadar sebatan itu. Jumhur, majoriti ulama kata hudud itu sebanyak 80 kali sebatan. Sama ada mabuk ataupun tak mabuk. Asal dia minum arak saja, 80 kali sebatan. Kenapa? Kerana perbuatan minum arak itu berarti meminum sesuatu yang memabukkan.
sama ada minum banyak atau sedikit. Okey, jadi kalau seseorang itu minum sesuatu yang memabukkan pada kadar sedikit atau banyak dengan pilihan sendiri, maka dia dikenakan 80 kali sebatan. Ibnu Qudamah menjelaskan masalah ini kepada dua pandangan. Dia kata pertama, peminum arak yang dihasilkan daripada perahan anggur sama ada sedikit atau banyak, maka wajib dikenakan hukuman hudud ke atasnya. Itu satu. Kedua, wajib dikenakan hukuman hudud ke atas peminum arak sama ada sedikit atau banyak daripada sesuatu yang memabukkan. Itu dia. Dalam mazhab Syafi'i berbeza. Mazhab Syafi'i menyamakan sama ada perahan anggur ataupun benda lain, bukan perahan anggur, asalkan dia memabukkan, kena hukuman yang sama. Ini pendapat Hasan Omar, Ibn Abdul Aziz, Al-Auza'i, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Okey. Mazhab Syafi'i dan Az-Zahiri berpendapat hukuman hudud bagi kesalahan minum arak dan sesuatu memabukkan dikenakan 40 kali sebatan. Kenapa? Ini kerana Nabi SAW tidak menentukan kadar sebatan hudud. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut Al-Walid ibn Uqbah dengan dia menyebat Al-Walid dengan 40 kali sebatan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menyebat dengan kadar 40 sebatan. Sayyidina Umar dia sebat 80 kali sebatan. Jadi Imam Syafi'i dan satu riwayat Ahmad ibn Hanbal, dia kata kena 40 kali sebatan. Jadi hudud tidak, sebagaimana kita tahu, tidak boleh dimaaf dan tidak boleh digugurkan. Walau bagaimanapun, memandangkan 40 sebatan lebih bersifat takzir, ia boleh digugurkan atau dimaafkan oleh pemerintah sebagai pihak awam. Kemudian mazhab Hanafi, pandangan dia 80 kali sebatan, kadar hudud sebatan kesalahan minum arak. Bagi peminum arak sama ada minum sikit ataupun banyak. Jadi ala ayyi halnya, orang yang minum arak ini dikenakan hudud ke atasnya 80 kali sebatan. Yang kata 40 kali sebatan, jadi 40 lagi itu boleh dimaaf kalau tidak dimaaf. Maknanya cukup 40 saja. Tapi kalau pemerintah memilih untuk 80 kali sebatan, itu pun dikira mempunyai dalil yang kuat juga. Okey, saudara dan saudari, kita nak pergi kepada seterusnya perbahasan tentang alkohol. Alkohol dan arak ini sebagaimana yang kita tahu mempunyai kaitan yang sangat rapat juga, tetapi dia ada perbezaannya lah. Alkohol ini dari sudut bahasa, berasal daripada perkataan bahasa Arab, al-ghul, yang bermaksud sesuatu yang memabukkan atau merosakkan akal. Ia juga dikatakan berasal daripada kata terbitan kuhul. Kata alkohol ini, kita guna alkohol daripada sini. Alkohol digunakan oleh ahli kimia Arab untuk merujuk kepada serbuk halus yang terhasil melalui beberapa cara, termasuklah proses memanaskan sesuatu bahan sehingga menjadi gas atau wap, dan kemudian melalui proses penyejukan. Kalau kita rujuk dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, alkohol ini cecair yang mudah terbakar dan juga memabukkan. Terdapat dalam minuman keras dan lain-lain. Ia juga berarti minuman keras. Kalau Kamus Webster's New World, alkohol ini didefinisikan sebagai ada 3 ciri. Suatu cecair yang tidak berwarna dan tidak mudah meruap. Cecair C2H, ini seterusnya, yang mudah terbakar seperti bensin, digunakan di dalam industri dan perubatan. Elemen yang memabukkan daripada minuman whisky, anggur, bir dan minuman keras yang melalui proses fermentasi atau sulingan lainnya, dan juga dikenali sebagai alkohol etil atau etanol. Biasanya kita kenal
sebagai etanol. Jadi dalam ilmu kimia, sebagai saudara-saudari lebih maklum, alkohol ni satu nama umum bagi sebahagian organik atau hidrokarbon yang punya kumpulan fusi negatif OH terikat kepada atom karbon, sama ada ia sendiri terikat pada atom hidrogen atau atom karbon, dan seterusnya lah. Apa yang kita nak bincang di sini tentang arak dan alkohol ini dari perspektif hukum Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, tidak dinafikan bahawa alkohol atau lebih tepatnya etanol ini adalah bahan asas yang wujud dalam arak. Namun begitu, kita mesti membezakan antara arak dan alkohol. Kerana kesan yang terhasil di sebalik pengambilan arak berbeza dengan kesan daripada pengambilan etanol. Jadi jika seseorang meminum arak, dia akan mengalami kemabukan. Sedangkan peminum etanol akan mengalami simptom keracunan. Sebab alkohol ini dia racun, sehingga boleh menyebabkan kematian. Okey. Jadi etanol yang dihasilkan untuk kegunaan industri, contohnya sebagai pelarut, penstabil dan perisa, adalah pada hakikatnya harus selagi mana kadar etanol yang dicampurkan adalah terkawal dan tidak menyebabkan kemabukan atau keracunan. Saudara dan saudari, okey, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, beberapa perkara yang penting yang kita kena faham tentang alkohol ini. Sebagaimana yang saudara dan saudari lebih fahamlah. Kalau kita baca dalam penulisan pun ikut Encik Zulkifli Mak Hashim, yang merupakan Ketua Makmal Produk dan Proses Inovasi Institut Penyelidikan Produk Halal UPM, dalam satu sesi temu bual bersamanya, dia kata pandangan yang menyamakan arak dengan etanol adalah suatu kesilapan. Kerana arak dan etanol ini adalah berbeza, terutamanya dari sudut kimia. Ini kerana terdapat pelbagai jenis alkohol yang dihasilkan di pasaran yang kebanyakannya sudah digunakan sebagai pelarut dan penstabil bahan dalam suatu produk, dan bukannya semata-mata untuk penghasilan arak. Jadi menurut beliau, saya baca ya, rata-rata pengilang arak di Malaysia juga tidak berminat untuk menghasilkan alkohol sebagai produk mereka di samping arak, kerana kos di sebalik pemprosesan etanol ini adalah lebih mahal dan lama berbanding proses penghasilan arak, sedangkan harganya pula lebih murah daripada arak. Justru itu masyarakat Islam sepatutnya membuang tanggapan serong terhadap alkohol dan kilang yang menghasilkannya, kerana mereka tidak semestinya mempunyai kaitan dengan penghasilan arak. Sebagai contoh, kilang Fempro di Cuping, Perlis, tidak menghasilkan etanol untuk pengilang arak. Bahkan syarikat ini telah mendapat kelulusan halal secara rasmi daripada Jabatan Agama Islam Perlis setelah pemeriksaan menyeluruh dibuat terhadapnya. Namun demikian, pemantauan berterusan masih perlu dilakukan terhadap pengilang etanol, kerana masih terdapat kemungkinan mereka akan menjualnya kepada pengilang arak. Jadi kalau dia jual kepada pengilang arak, tak bolehlah haram. Seperti yang dilakukan oleh sebuah kilang etanol di Perak. Ini tak boleh. Oleh yang demikian, kalau kita refer kepada penulisan Dr. Anisah dan
rakan penulisnya dalam artikel jurnal, mereka berpandangan bahawa pengilang etanol mentah sepatutnya diwajibkan membuat pengisytiharan rasmi dalam perniagaan mereka untuk tidak mempunyai sebarang hubungan dengan industri arak. Ini bertujuan untuk mengelakkan industri etanol mentah daripada dipergunakan untuk menghasilkan arak sehingga memudaratkan masyarakat. Keadaan ini berlaku apabila etanol akan ditambah ke dalam arak untuk menambah tahap kelikatan etanolnya, sama ada untuk tujuan menaikkan harga dan juga tahap kemabukan. Ini sejajar dengan kaedah hukum Saddu Zara'i, iaitu menghalang sesuatu perkara daripada dilakukan sekalipun pada asalnya ia harus. Ia dapat dilihat seperti dalam kes pengharaman menghina Tuhan agama lain, menjual senjata kepada orang kafir ketika peperangan, menjual anggur kepada pengeluar arak dan sebagainya. Ya, kenapa kita umpamanya dilarang untuk mengutuk Tuhan agama lain? Sebabnya nanti kalau kita kutuk Tuhan mereka, mereka akan kutuk Tuhan kita. Sebab itu dilarang, untuk menghalang perkara yang buruk berlaku kemudian. Selain itu, macam Cik Zulkifli Ma'asyim sebut, dia tegaskan proses penghasilan arak dan etanol adalah sama. Kedua-duanya melibatkan penapaian atau fermentasi. Sebagai contoh, dalam proses penghasilan arak, perahan anggur akan diperam sehingga ianya berbuih dan menggila, istilahnya, mengikut tempoh masa tertentu bagi mendapatkan konsentrasi etanol padanya. Manakala proses penghasilan etanol juga melibatkan penapaian. Sisa gula tebu akan diperam bersama yeast sehingga larutannya berbuih dalam tempoh kira-kira 24 jam. Setelah itu, ia akan melalui proses penyulingan bagi mengasingkan etanol mentah daripada benda asing seperti yang diterangkan sebelum ini. Justru itu boleh dikatakan bahawa etanol mentah yang telah dihasilkan juga boleh dijadikan bahan untuk menghasilkan arak dengan cara mencampurkannya dengan air. Namun demikian, tidak boleh menganggap etanol adalah arak, memandangkan sifatnya adalah beracun, sedangkan arak bersifat memabukkan. Justru etanol yang dihasilkan untuk kegunaan industri, contohnya sebagai pelarut, penstabil dan perisa, adalah pada hakikatnya harus, selagi mana kadar etanol yang dicampurkan adalah terkawal dan tidak menyebabkan kemabukan atau keracunan. Selain itu juga, alkohol juga digunakan dalam bidang yang lebih kritikal seperti perubatan untuk mematikan kuman, terutamanya ketika pembedahan. Justru itu, kita sepatutnya tidak boleh menghukumkan bahawa alkohol adalah haram secara total, kerana ia juga terhasil dalam sesetengah makanan halal yang melalui proses penapaian. Kadar peratusan etanol yang wujud di dalamnya adalah kira-kira 5%. Macam tapai beras, umpamanya ada 5%. Selain tapai, makanan lain yang juga mengandung etanol adalah tempe, orang Jawa, budu, kicap, cencaluk, sos. Cuma kadar kandungan etanolnya tidaklah sebanyak etanol yang wujud dalam tapai. Jadi, ini perkara yang penting untuk kita lihat supaya kita boleh memahami perbezaan di antara arak dan juga etanol ataupun alkohol ini. Saudara dan saudari, sebelum kita pergi kesimpulan, kita lihat dalam muzakarah khas jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia pada 14 hingga 16 Julai 2011. Ini hampir 11 tahun yang lalu. Memutuskan bahawa berdasarkan taklimat, pembentangan dan penjelasan yang disampaikan oleh pakar-pakar daripada Institut Penyelidikan Produk Halal UPM, serta dengan mengambil kira keputusan yang telah diputuskan dalam muzakarah jawatankuasa fatwa Majlis Kebangsaan
bagi Haiwan Agama Islam Malaysia terdahulu, muzakarah khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Haiwan Agama Islam Malaysia yang membincangkan isu alkohol dalam makanan, minuman, pewangi dan ubat-ubatan pada 14 hingga 16 Julai telah bersetuju memutuskan seperti berikut, iaitu setiap minuman arak adalah mengandungi alkohol. Walau bagaimanapun, bukan semua alkohol itu adalah arak. Alkohol yang diperoleh dari proses pembuatan arak hukumnya haram dan najis. 1. Manakala alkohol yang diperoleh bukan melalui proses pembuatan arak, hukumnya tidak najis, tetapi haram, tidak boleh diminum dalam bentuk aslinya kerana ia adalah racun dan boleh membunuh. Minuman ringan yang diproses, dibuat bukan dengan tujuan untuk menghasilkan arak dan mempunyai alkohol di bawah aras 1% adalah harus boleh diminum. Manakala minuman ringan yang dibuat dengan niat dan cara yang sama seperti proses membuat arak, sama ada mengandungi banyak atau sedikit alkohol atau alkoholnya disuling, adalah haram diminum. Makanan atau minuman yang mengandungi alkohol secara semula jadi, seperti buah-buahan, kekacang, bijirin serta perahannya, atau alkohol yang terkandung itu terjadi secara sampingan semasa proses pembuatan makanan atau minuman, adalah tidak najis dan harus, iaitu boleh dimakan, diminum. Jadi makanan atau minuman yang mengandungi bahan-bahan perisa atau pewarna yang mengandungi alkohol untuk tujuan penstabil adalah harus, iaitu boleh digunakan sekiranya alkohol itu bukan dihasilkan dari proses pembuatan arak dan kuantiti alkohol dalam produk akhir itu adalah tidak memabukkan dan kadar alkohol tidak melebihi 0.5%. Jadi daripada kenyataan fatwa ni, kita dapat lihat kadar piawaian alkohol yang dibenarkan dalam makanan mestilah tidak lebih 0.5%, 0.5% atau maksimumnya 1%. Jadi kalau kita melihat penulisan Dr. Anisah, dia ada berbeza pandangan dari sudut inilah, sebab dia membandingkan antaranya seperti tapai ini kadarnya banyak juga etanol, tapi adakah ia diharamkan? Jadi pandangan Dr. Anisah ini, dalam kesimpulan ini saya bawa pandangannya, yang saya kira pandangan ini juga baik untuk direnung, iaitu pertama, dia menyatakan arak dan alkohol adalah dua entiti yang berbeza berdasarkan perbezaan kesan daripada kedua-duanya. Arak menyebabkan kemabukan, manakala alkohol seperti etanol menyebabkan keracunan yang boleh membawa kematian. Proses penghasilan arak dan alkohol adalah sama pada dasarnya kerana masing-masing dihasilkan menerusi proses penapaian atau fermentasi, iaitu penguraian kanji atau gula dengan bantuan yeast. Namun demikian, pengeluar alkohol yang dibenarkan dalam Islam mestilah tidak ada hubungan dengan penghasilan arak, agar ianya tidak dipergunakan untuk menghasilkan arak seperti mana yang dapat difahami menerusi konsep saddu zari'ah. Yang ketiga, penentuan kadar piawaian alkohol atau etanol yang dibenarkan dalam Islam mestilah dibuat berasaskan faktor hukum atau illah yang jelas, iaitu kemampuannya untuk menyebabkan kemabukan dan bukannya semata-mata mengikut kadar peratusan tertentu. Sebagai contoh, peratusan etanol 5% dalam tapai adalah masih diharuskan kerana ia tidak mampu menyebabkan pemakannya menjadi mabuk. Jadi kalau kita makan tapai ni tak mabuk. Melainkan orang tu alergi tapai lah, tidak menjadi mabuk. Sedangkan arak bir yang juga mengandungi kandungan etanol 5% adalah diharamkan kerana ia memabukkan. Kemudian, dari sudut kajian sains, potensi berlakunya kemabukan kepada seseorang juga boleh dipengaruhi oleh konsentrasi atau kepekatan alkohol dalam makanan yang diambil. Kadar pengambilan
berat badan, jantina, umur dan pengambilan alkohol bersama makanan atau secara bersendirian. Ya, kalau makan tapai dengan air gas, tambah pula dengan durian, itu mungkin berlaku lah. Dalam hal ini, kajian masih dijalankan oleh kumpulan penyidik UPM diketuai oleh Encik Zulkifli Mak Hashim mengenai sejauh mana kadar peratusan alkohol yang dibenarkan dalam makanan dapat ditentukan berdasarkan elemen yang disenaraikan di atas. Ini dia sebut semasa penulisan ini ditulislah sekarang ini. Saya tak pasti sama ada kajian telah selesai ataupun macam mana. Kemudian dakwaan kadar piawaian alkohol yang dibenarkan dalam makanan seperti sebanyak 0.01%, 0.1%, 1%, seperti yang dapat dilihat dalam beberapa fatwa JAKIM, sebenarnya perlu dikaitkan dengan illah kemabukan agar ia tidak bercanggah dengan relatif produk makanan sekarang yang rata-rata mengandungi kadar peratusan etanol yang lebih daripada itu. Jadi sebenarnya tidak ada apa-apa silap pun dari segi fatwa, cuma apa yang perlu ialah kita mengharmonisasikan antara fatwa dan juga kajian-kajian saintifik yang ada sekarang inilah. Jadi fatwa yang dahulunya adalah benar juga, dan cadangan yang dibuat Dr. Anissa ini juga sangat baik untuk kita teliti supaya kita boleh harmonikan di antara fatwa yang ada dan juga hakikat semasa yang berlaku. Saya ingat sekadar itu saja untuk pembentangan kita pada kali ini. Sekian saja apa yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada kelemahan diri saya. Dan apa yang saya baca ini, saya bentangkan ini, kebanyakannya adalah sebagaimana saya sebut tadi, hasil nukilan daripada penulisan-penulisan yang diambil daripada tesis sarjana itu dan juga artikel jurnal yang telah dipetik sebentar tadi. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.